Padahal orang tu dah kena kapak dah kepala dia. Aku seram babe dengan orang macam ni. Psycho. What's up YouTube? Welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak story sikit tentang Leonarda Cianciulli. Ibu Cianciulli telah diperkosa dan akhirnya mendapat Leonarda Cianciulli ni. Leonarda Cianciulli dilahirkan pada 18 April 1895 di Montella Avellino. Leonarda ni dia rasa macam stres and dia rasa macam nak bunuh diri je pada waktu dia muda. Yes, dia cuba membunuh diri sebanyak 2 kali. Dia cuba untuk bunuh diri tapi gagal. Dia sebab terlampau stres sangat dengan hidup dia, susah, and orang sekeliling macam mengata pasal family dia, pasal mak dia. So dia rasa macam stres sangat-sangat. Sebab itulah dia nak bunuh diri. Dan lama-kelamaan Cianciulli ni makin membesar dan dia membuat pilihan untuk berkahwin dengan lelaki pilihan dia. Tapi ibu Cianciulli ni dia tak suka dengan lelaki tu. Sebabnya lelaki pilihan dia ni seorang pekerja pejabat je, pekerja office. So pekerjaannya biasa-biasa je. Cianciulli ni orang yang susah. Sebab itulah mak dia tak berapa setujulah dia berkahwin dengan lelaki yang pekerjaannya hanya office. Yes. Ibu Cianciulli ni tak setujulah dia ni berkahwin dengan lelaki tersebut. Tapi apakah daya cinta Cianciulli ni kuat terhadap lelaki tersebut. Dan akhirnya Cianciulli membuat keputusan dia tetap berkahwin dengan lelaki pilihan dia. Lepas tu Cianciulli ni degil kan, dia berkahwin juga dengan lelaki tu. Dan akhirnya, korang tahu apa yang jadi? Ibu Cianciulli ni mengenakan sihir terhadap anaknya sendiri. Yes, mak dia sihir santau anak dia. Bagi anak dia rasa macam tak tenang. Bila kau dah kahwin dengan lelaki tu, mak dia sihir santau anak dia sendiri supaya Cianciulli ni bercerai dengan lelaki tersebut. Mak dia ni pergilah jumpa mana tok bomoh mana aku pun tak tahu. Dan mak dia mengenakan sumpahan terhadap Cianciulli ni. Dia membuat nasib anaknya malang dan mengalami keadaan yang sengsara seumur hidup. Payah ke yang dapat mak yang macam ni? Disebabkan hidup miskin diorang ni, mak dia mungkin nak menantu yang kaya. Bila anak dia dah kahwin dengan orang yang senang, so macam boleh tolong family lah aku rasa kan. Sebab tu mak Cianciulli ni nak sangat dia berkahwin dengan lelaki pilihan mak dia. Sebab lelaki pilihan mak dia orang yang kaya. Setelah mak dia membuat sumpahan dekat anak dia yang mengalami nasib malang dan sengsara seumur hidup, baru beberapa tahun kahwin, Cianciulli telah dipenjara atas tuduhan menipu. And then 3 tahun kemudian rumah Leonarda ni terbakar. Lepas tu Leonarda ni juga kehilangan 13 orang anak daripada 17 orang anak dia. Yes. Memang sengsara seumur hidup dia, babe. So, yang tinggal 4 orang yang masih hidup. Dan akhirnya Leonarda ni rasa macam, aku ni macam dah terkena sihir mak aku ke kan? Betul ke apa yang mak aku cakap? Betul ke mak aku ni buat aku apa semua kan? Dia pergi ke tilik nasib untuk mengetahui nasib dia ni apa lepas ni. Setelah penilik nasib tu tengok tangan kiri Leonarda punya tangan sebelah kiri ni ialah masa depan dia akan masuk penjara. Yes. Dan tangan kanan Leonarda ni pula akan masuk ke rumah sakit mental. And then anak lelaki Leonarda ni pula lah masa tu nak jadi tentera. Yes, dia anak lelaki dia nak jadi tentera Itali pada hujung tahun. So, Leonarda ni rasa macam, aku tak nak lah kehilangan anak aku sebab 13 orang anak dah aku hilang dan meninggal. Tak naklah anak dia yang ni meninggal juga kan. Sebab dia takutlah sumpahan dia ni terkena dekat anak-anak dia juga. Disebabkan dipercayalah dengan benda-benda tahyul ni, dia pun merancang sesuatu dan akhirnya dia mendapat idea
Yes. Korang tahu idea dia apa? Dia ni pula nak sihir. Yes, dia main sihir guys. So dia pergilah jumpa Tok Bomo mana-mana. Dia nak ambil satu sihir yang untuk selamatkan anak dia lah. Aku tak tahulah sihir ke apa ke, tapi benda ni berkaitan dengan benda-benda syirik lah. Dia menggunakan something yang kebal untuk bagi anak dia ni selamat dan tak kena sumpahan-sumpahan mak dia lah kan. Tapi sihir yang dia nak gunakan ni, dia memerlukan korban manusia. Yes. Kalau kita nak buat something ni, kita kena ada itu ini kan. Dia punya aturan lah. Kalau nak ambil sihir ni, kita kena korbankan manusia. Akhirnya Cian Chuli menjumpa calon yang pertama. Cian Chuli ni bunuh siapa? Cuba korang tengok siapa. Calon yang pertama ialah yang bernama Syahdatul Zulaikha. Dia menemui tak ada. So, dia mula memilih calon yang pertama. Mangsa yang pertama ialah seorang Andarto. Yes, dia ni wanita berusia yang belum berkahwin dan dijadikan mangsa korban Cian Chuli. Faustina Seti yang disangkakan tiada siapa yang perasan bila Seti ni hilang. Bila Seti ni hilang, tak ada siapa yang dapat detect lah, sebab Seti ni tak ada kawan and family dia pun jauh. Dia lah akan jadi mangsa pertama Cian Chuli. Cian Chuli menjemput Seti ke rumahnya untuk makan malam. Dan Cian Chuli menghidangkan air wine yang bercampurkan dengan dadah. Cian Chuli ni pun membuat kerja dengan pantas dan mengapak. Dan Cian Chuli ni pun membunuh Seti menggunakan kapak. Kapak aku macam ni. Menggunakan kapak. Bila Cian Chuli ni dah bunuh Seti, Cian Chuli ni pun tulis surat. Untuk siapa? Untuk family Seti. Family Seti ni kan jauh kan. So, Cian Chuli ni dia tulis surat dekat keluarga Seti dan mengatakan bahawa Seti ni ingin keluar negara bersama seorang lelaki. Yes, Cian Chuli ni jadilah diri Seti dan hantar surat tu dekat family si Seti. So maknanya kalau family dia baca surat tu kan, kalau si Seti ni hilang, mesti family Seti ni salahkan lelaki tu. Ataupun dia orang mesti salahkan Seti sebab ikut lelaki. Padahal orang tu dah kena kapak dah kepala dia. Aku seram babe dengan orang macam ni. Psycho. Setelah dibunuh, Seti dipotong 9 bahagian dan darahnya dikumpul di dalam sebuah baldi. Cian Chuli ni pun mengaku bahawa dia memasukkan bahagian-bahagian Seti yang telah dipotong tu ke dalam baldi yang besar. Selepas dia potong bahagian Seti tu, dia masukkan dalam periuk besar dan dia dicampurkan dengan soda, dia gaul-gaulkan dan dijadikan sabun mandi. Darah Seti ni pula dibiarkan lama sehingga menjadi gumpalan. Yes, dan dia mengeringkan darah Seti tu ke dalam ketuha sebelum mencampurkan gula, tepung, susu, coklat, gula, margarin untuk dijadikan biskut. Dan biskut tu dia bagi kawan-kawan dia. Dan dia sendiri pun makan biskut tu. Tidak lama selepas membunuh Seti, Cian Chuli ni pula mencari mangsa baru. Mangsa kedua Cian Chuli ni pula bernama Francesca Clementa Soavi yang tinggal berseorangan. Lagi senanglah Cian Chuli ni nak buat kerja kan. So guys, macam biasalah Cian Chuli ni buat kerja yang sama dekat Seti tu. So next, orang yang kedua ialah Soavi ni. Dia menipu saudara mara family Soavi ni. Dia menulis surat bahawa Soavi ni ingin keluar negara untuk mengajar. Tapi kali ni dia campurkan wine dengan racun pula. Tadi tu dadah kan. So kali ni dia campurkan dengan racun. Dia masih buat step yang sama je waktu apa yang Seti lalui. Untuk orang seterusnya, dia akan buat benda yang sama. Bila benda tu dah berjaya kan, so dia rasa macam seronok pula bunuh orang ni kan. Tak ada siapa tahu dan tak ada siapa pun cari, tak ada siapa nak siasat dan tak ada siapa yang kisah. Sebab tu dia rasa macam, okay, next and next and next. Orang ketiga, mangsa ketiga ialah Virginia Karkopoko. Dan mangsa ketiga ialah Virginia
Caciopo, seorang penyanyi soprano. Dia menjanjikan Caciopo ni dengan tawaran membuat persembahan di Itali, dan Caciopo ni pun percayalah pada Cianciulli. Tapi si Cianciulli ni pun cakap lah yang Caciopo ni berbeza sikit dengan dua mangsa tersebut. Apa yang berbeza? Berbeza dari segi lemak dan kulit. Yes, Caciopo ni dia lebih lemak berkrim untuk dijadikan biskut, dan biskut tu menjadi warna putih. Cianciulli ni pun cakap rasanya lebih sedap dan menarik daripada sebelum ni. Aku rasa macam scary nak cerita kat korang. Cianciulli ni pun rasa macam aku dah bunuh 3 orang dan polis masih tak cari aku lagi. So aku rasa macam aku ni hebat dalam penutupan jejak. Tapi Caciopo ni berbeza sikit sebab dia mempunyai kakak ipar yang suka mengambil berat tentang dia. Yes, Caciopo ni bernasib baiklah sebab kakak ipar dia ni suka ambil berat pasal diri dia. And kakak ipar dia ni macam tak percayalah kenapa si Caciopo ni tergesa-gesa untuk keluar negara. Ada apa kan kat sana kan? Memanglah untuk dia tulis atas tawaran pekerjaan. Tapi kakak ipar dia dapat rasakan sesuatu yang pelik tentang surat tersebut. Dan kakak ipar Caciopo ni pun ada nampak lah Caciopo ni masuk ke rumah Cianciulli. Yes, kakak dia kan macam tak kenal kan. Dia ni masuk rumah siapa kan? Si Caciopo ni masuk rumah Cianciulli. Terus kakak dia buat report polis. Dan akhirnya Cianciulli ditangkap oleh pihak polis dan dijatuhkan hukuman selama 33 tahun. Oh, betul lah tilik nasib tu. Tangan kiri, penjara. Dan dia menghabiskan masanya selama 30 tahun di penjara. Lagi 3 tahun, cuba korang teka dia dekat mana? Lagi 3 tahun tu dia berada di pusat pemulihan mental tangan kanan. Pada tahun terakhir di pusat mental, Leonarda Cianciulli ni telah meninggal dunia akibat apolepsi cerebrum, iaitu kerosakan pembuluh darah di otak. Dia meninggal dunia pada tahun 1970-an ketika dia berusia 79 tahun. Mayatnya diberikan kepada keluarganya untuk dikebumikan dan senjata dan peralatan yang digunakan untuk membunuh mangsa-mangsa tersebut disumbangkan kepada Muzium Negara Jenayah di Rom, Itali, termasuk periuk yang digunakan untuk merebus mangsa. Okay guys, aku rasa sampai sini saja aku nak share cerita ni dengan korang. Yang mana belum tahu tu, aku harap korang dapat tahu something. This is a based true story. Yes, aku cerita kat korang ni semuanya aku dah study dulu awal-awal, aku dah kaji. Even aku busy, aku sempat curi waktu untuk semua subscriber aku. And yeah, the moral of story, kita janganlah terlampau sangat mengejar kekayaan tu. Kebanyakannya, korang perasan tak, kebanyakannya aku story ni semuanya pasal duit. Kalau korang tengok yang aku cerita boyfriend dia bunuh girlfriend dia dekat live stream tu, itu dia dapat duit 1000 USD. Kalau korang tengok pula McKamey Manor, dia sanggup dera diri dia untuk mendapatkan 20,000 USD. Kalau korang tengok yang latest ni, aku ada cerita kisah Terry Joe. Dia sanggup membunuh isteri-isteri dia demi insurans isteri dia sendiri. Dan dia akan mendapat pempasan lah, sebab itulah dia bunuh wife dia untuk mendapatkan insurans. Dan cerita yang aku cerita ni juga, mak dia sanggup sihir anak dia sendiri untuk mendapatkan menantu yang lebih kaya dan lebih, orang kata macam banyak duit lah kan, kaya apa semua. Sebab aku tahu life dia orang yang miskin, orang yang susah. Tapi aku rasa macam tak mati pun kalau kita hidup dalam kehidupan yang miskin. Cuma kita kena usahalah, rajin usaha cari duit. Kita kena usaha something dan fikir sesuatu lah untuk mendapatkan duit secara halal. Kalau mak dia tak sihir anak dia si Cianciulli ni, aku rasa Cianciulli ni bahagia dengan pasangan hidup dia. Aku rasa Cianciulli ni bahagia je kan.
Sebab disebabkan mak dia ni nak sihir anak dia, sihir bagi sengsara seumur hidup. Yelah, dia kahwin pun rumah dia terbakar. Lepas tu dia kehilangan anak-anak dia sebanyak 17 orang tau. Dia ada 17 orang. Anak dia 13 yang mati. Dia 4 orang je yang terselamat. Cuba kau bayangkan, mesti dia rasa macam fed up. Dia membuat sesuatu, dia ambil lah apa-apa cara untuk selamatkan anak dia. Lagi-lagi anak dia nak masuk tentera kan. So dia takutlah anak dia terkena sihir. Dia takut anak dia mati. Sebab itulah dia jadi macam tu. Aku rasa macam simpati jugalah hidup Cian Chuli ni. Sebab daripada zaman dia kecil, dia lalui banyak perkara-perkara yang negatif dalam hidup dia. Aku pun rasa macam kalau aku jadi dia pun, aku tak kuat untuk lalui kisah-kisah hidup dia. Sebab semua orang lalui kehidupan yang berbeza. Aku bercakap sekat-sekat dah ni. Semua orang lalui kehidupan yang berbeza. Orang tu kehidupan yang normal, ada orang tu kehidupan yang susah, dan ada orang tu kehidupan yang macam-macam lagi. So, kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita lalui dalam hidup kita sekarang. Dan terus kuat dengan dugaan yang kita lalui. Aku rasa sampai sini saja video aku. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kita jumpa di next video. Bye-bye.